Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita start sekarang. Apa betul? Okey, boleh nampak Hello? Ada boleh nampak? Hello? Boleh. Oh, okey, baik. Kita akan teruskan, kalau boleh kita habiskan hari ini. Okey, padam sikit. Okey, jadi ini adalah sambungan teks minggu lepas. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, kamu boleh catat maksud dia. وكذلك للتجارة الإلكترونية سلبية كثيرة. Okey, jadi kita terus bagi maksud dan akan terangkan dari segi aspek nahwu ke saraf semua sekaligus, okey? Dan begitu juga bagi perniagaan elektronik ataupun perdagangan atas talian, dalam talian mempunyai, okey, dia begitu sini mempunyai apa? Salbiyatun kathirah, mempunyai kesan negatif. Okey, kesan negatif yang kathirah, yang sangat banyak dia kata. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, kenapa saya baca salbiyatun kathirah di sini dengan baris depan? Kerana ini adalah salah satu contoh, okey. Ini adalah salah satu contoh di mana kita akan ataupun kita kata mubtada berada didatang selepas. Biasanya kita tahu mubtada ini duduk di depan sebab dia permulaan. Tetapi kenapa dia duduk di belakang sekarang? Kerana didahulukan, kalau memperhatikan di sini, dia dahulu perkataan pertama yang ada di hadapan ini wa kadzalika, kita tahu maksud dia begitu juga. Tapi dia bukan permulaan ayat sebab dia adalah penyambung ayat. Jadi bagi permulaan ayat ini didahulukan dengan lam. Perhati tak di sini ada lam. Lam ini adalah kita tahu harful jar. Harful jar bagi perniagaan elektronik. Jadi apabila perkataan di hadapan ini bermula dengan harful jar, jadi dia kita tak akan panggil dia sebagai mubtada sebab kita tahu mubtada ini mesti bersih ataupun mesti clean daripada sebarang unsur. Sama ada, maksudnya dia tak boleh didahulukan dengan huruf lain. Maksudnya dia kena kosong, pure. Jadi apabila di hadapan ini, kita tahu dia adalah kata nama, isim kan? Tapi oleh kerana dia didahulukan dengan harful jar, lamul jar, bagi maksud dia, maka mubtada berpindah ke belakang. Bila dia berpindah ke belakang, baris dia kekal sama. Itu baris depan lah, sebab kita tahu mubtada adalah marfu' dan marfu' ditanda dengan baris depan. Boleh juga kita katakan di sini bahawasanya sekarang ini adalah kita panggil sebagai khabar dia. Khabar dia tetapi dia duduk di hadapan. Kerana apa dia boleh duduk di depan? Kerana didahulukan dengan lam jar tadi. Jadi ayat asal dia sepatutnya, asal dia macam mana tahu? Ini yang pertama. Salbiyatun kathira tijarati al-elektroniyah. Asal dia. Tetapi oleh kerana ada lam jar tadi, huruf jar melekat bersama dengan tijarah tu, maka dia diletak di hadapan. Mubtada'nya pindah di belakang. Tapi itu tak ada masalah. Saya nak bagi nampak contoh sahaja, okey? Salbiyah tadi kita kata kesan negatif yang banyak. Okey, ingat, perhatikan. Kathirah ini, salbiyat ini adalah dua-dua kata nama.
Kalau kamu perhatikan kata nama yang seragam dari segi bentuk. Okey, pertama sekali kamu perhatikan salbiyat. Dia jamak ke mufrad di situ? Rasa-rasa salbiyat itu ada, salbiyatun itu jamak ke mufrad? Jamak. Jamak. Jadi jamak apa-apa jamak muannas salim kan. Jadi bila dia nak jamak muannas salim sudah pasti dia adalah muannas. Dan perhatikan perkataan selepasnya, kathiratun pun muannas. Jadi dua-dua muannas. Okey. Sorry sekejap Jadi dua-dua muannas. Okey. Kemudian baris pun sama. Baris depan. Betul tak? Berbaris depan. Kerana dua-dua ini adalah apa yang kita ni? Mubtada kan? Yalah kata nama. Sorry, dia bukan mubtada ini. Ini bukan mubtada. Okay? Yang ini sahaja mubtada. Kedudukan dia marfu'. Marfu' kan? Dan ditanda dengan baris yang sama. Kemudian dua-dua kata nama, dua-dua berbentuk nakirah. Dia tidak ada alif lam. Tak ada alif lam. Okay. Dan kita faham apa-apa jamak muannas salim, bila kita nak bagi sifat dia mesti datang dalam bentuk mufrad. Jadi ini adalah contoh di mana satu yang kita panggil sebagai tarkib sifat, tarkib na'ti. Jadi kathirah di sini tugas dia adalah sifat. Sifat kepada apa? Salbiyat. Kesan negatif yang banyak, yang pelbagai. Macam itulah. Okey? Minha, seantaranya. Ingat ha ini kembali kepada salbiyat lagi tadi. Ihtimal, kebarangkalian. Minha ihtimalu at-ta'arrudi. At-ta'arrudi. Daripada kata kerja ta'arrada. Okey? Ta'arrada. Ta'arrada. Dalam wazan tafa'ala. Tafa'ala. Okey, maksud dia kebarangkalian terkena ataupun terdedah. Ta'arrada membawa maksud terdedah. Okey, jadi ta'arrada ni fa'il dia. So kalau dia punya masdar, bentuk dia sama. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu masih ingat lagi dalam saraf, untuk masdar yang kata kerja lebih daripada 3 huruf, lagi-lagi dia adalah 5 huruf. Tafa'ala, ta'arrada, kan 5 huruf, ada pengulangan ra di situ. Jadi apa dia punya masdar dia bentuk yang sama tetapi berbeza baris, iaitu pada huruf sebelum huruf akhir, iaitu dijadikan berbaris depan. Ta'arrudu, ta'arrudu. Macam tu. Kenapa dia berbaris bawah sekarang? Kerana dia menjadi mudhafun ilai. Ini adalah salah satu contoh lain. Okey, contoh lain untuk apa? Tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Tarkib idhafi pula, ingat dia adalah frasa nama, okey? Kebarangkalian terdedah. Ini adalah mudhaf dia. Okey. Ini adalah mudhafun ilaih dia. Dan ingat mudhafun ilaih sentiasa berbaris bawah. Cara kita nak kenal pasti mana satu mudhaf, mana satu itu tarkib na'ti ataupun tarkib idhafi. Salah satu daripada perkataan itu akan mengandungi alif lam. Dalam tarkib tarkib idhafi, yang kedua mempunyai alif lam. Tapi kamu perhatikan dengan tarkib wasfi di sini, dia mesti seragam. Kalau satu ada alif lam, so selepasnya pun mesti ada alif lam. Kalau dia tak nak ada alif lam, so dua-dua pun tak ada alif. So itu adalah cara untuk kita kenal pasti yang mana satu tarkib wasfi dan mana satu tarkib idhafi. Lil ihtiyal. Tadi kita kata ihtimal terkena ataupun antaranya kebarangkalian terdedah kepada. Lil di sini, lam di sini bermaksud untuk terdedah kepada. Okey. Al-ihtiyal. Ihtiyal ini adalah tipu daya, penipuan.
Okey, al-ihtiyal, penipuan. Daripada ihtiyal. Okey, ihtiyal. Dia adalah masdar daripada kata kerja dia yang asal ihtala. Ihtala. Okey. So dia adalah 5 huruf. Okey, daripada dalam wazan ifta'ala. 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 Jadi dia punya wazan untuk masdar dia ifti'alun. Jadi ihtiyalu. Ihtiyalu. Jadi maksud dia di sini tadi kita kata terdedah kepada penipuan. Daripada siapa? Min mujrimi al-internet. Daripada penjenayah internet. Min mujrimi al-internet. Okey, ini adalah salah satu contoh lain di mana nak menunjukkan kepada perubahan perkataan bagi perubahan perkataan yang berada dalam keadaan tarkib idhafi. Okey, saya tukar kat sini supaya kau nampak jelas. Asal dia mujrimuna dengan internet. Asal dia macam ni. Asal dia dua perkataan yang berbeza. Maksudnya dia tak membentuk satu frasa nama pada asal dia. Okey. Sebentar Okey. Asal dia macam ni. Mujrimuna maksud dia penjenayah. Jamak. Kita tahu dia jamak kan sebab ada berakhir dengan waw nun. Kemudian internet. Internet ni satu kata nama kan. Kemudian kita nak gabungkan dia menjadi penjenayah internet, menjadi satu frasa nama yang baru. Dan kita ingat kaedah penggabungan dalam bahasa Arab, yang kita panggil sebagai al-idhafah, kita boleh gabungkan tetapi bersyarat. Bila mana perkataan yang pertama ini nak bergabung dengan perkataan yang kedua, boleh tak setakat ni Adam? Boleh dapat tangkap ke? Ada sebarang soalan kamu nak tanya? Tak ada. Mujrimuna kita tahu, kita nak gabungkan dengan al-internet. Kita nak lekatkan dia, tak tampal sekali dia satu kata nama. Boleh, tetapi ingat, tengok keadaan perkataan yang pertama. Kalau dia jamak, macam begini, jamak muzakkar salim, kita tak boleh gabung terus. Kita kena gugurkan salah satu huruf, iaitu huruf nun. Buang di situ. Kemudian, baru kita boleh gabungkan. Jadi, dia begini. Mujrimu al-internet. Jadi, boleh dah bergabung dengan syarat kita gugurkan nun dan huruf terakhir perkataan kedua itu kena berbaris bawah. Jadilah dia satu perkataan yang baru. Mujrimu al-internet. Penjenayah internet. Sekarang kenapa dia berubah kat sini kepada baris baris bawah ataupun bertukar kepada huruf ya. Perhatikan selepasnya. Sebelum dia itu perkataan min. Min ni kan huruf jar. Bila dia huruf jar, kita faham apa-apa perkataan selepas huruf jar akan ditanda dengan hukum majrur dan tanda majrur dengan huruf ya. Jadi waw ini asalnya dia tanda untuk marfu'. Jadi bila dia berubah kepada hukum majrur, maka dia kena berubah kepada huruf ya. Jadilah mujrimi. Macam tu. Mujrimi al-interneti. Saya harap kaedah ini jelas untuk kamu. Mujrimi al-interneti. Ini adalah salah satu contoh bagi ini kita panggil sebagai tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Ini salah satu contoh. Kemudian mithlu seperti apa? Sariqi.
Sariqi al-huwiyati. Sariqi al-huwiyati. Ini pun salah satu contoh kedua bagi tarkib idhafi. Tarkib idhafi dia pun ada kat sini. Okey. Asal dia sariquna al-huwiyati. Okey. Al-huwiyah ini membawa maksud identity. Identity. Jadi sariquna, rasa-rasa sariqu ini apa maksud sariqu? Sariquna daripada kata kerja sariqa yasruku. Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah dengar tak? Sariqa yasruku. Yasriku. Apa? Tak. Tak dengar. Okey. Perbuatan mencuri. Mencuri dalam bahasa Arab kita panggil sebagai sariqa. Sariqa yasruku. Jadi kalau sarikun, okey, saya nak tanya kamu, sarikuna ini kata nama ke isim? Kata nama ke kata kerja? Rasa-rasa sarikuna isim ke kata kerja? Rasa-rasa dia apa? Cuba teka. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Macam mana kamu boleh katakan dia kata kerja? Kenapa kamu katakan dia sebagai kata kerja? Apa tanda kata kerja? Kalau dia fi'il madhi, apa tanda dia? Kalau fi'il mudhari', apa tanda dia? Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' biasanya ada apa? Ada apa? Ada ya. Mana ya kat situ? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Jadi dia isim ke fi'il? Oh, isim. Dia isim. Okey, nak tanya kamu. Okey, kamu kata dia isim. Dia mufrad ke jamak? Kun jamak. Jamak. Okey. Sekarang kamu dah boleh tahu dah. Kalau bila saya tanya perkataan ni kan, dia isim ke fi'il, kamu boleh jawab dia sebab dia adalah jamak. Ingat, jamak ini khas adalah tanda kepada isim. Waw nun di belakang ini adalah petanda dia adalah isim. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh. Jadi, sarikuna, sariku. Okey. Kamu pernah nampak tak di mana bentuk ni? Sariku. Pernah nampak tak sebelum ni? Dia macam katibun. Betul tak? Dia serupa kan? Dari segi baris, dari segi bentuk pun sama. Jadi, ini yang kita panggil sebagai ismul apa? Fa'il ke maf'ul? Ismul fa'il ke ismul maf'ul? Yang mana satu ni? Ismul fa'il. Ismul fa'il. Sebab bentuk dia dah lah 4 huruf. Sudah pastilah dia mesti ismul fa'il. Ismul fa'il. Kata nama pelaku. Jadi kata kerja daripada mencuri, kita nak membentuk kata nama pelaku bagi pekerjaan itu. Pencuri, kita panggil sarikun. Sarikun. Fa'ilun. Jadi bila kita kata nak cakap pencuri yang ramai, pada terdedah seperti sarikuna, pencuri-pencuri, identity, huwiyah. So kita tambah waw nun. Okey, tetapi kita nak bentuk dia dalam satu frasa nama yang baru, pencuri identity. Jadi kita nak gabungkan kedua ni. Tapi oleh kerana kita nak datangkan dalam bentuk tarkib idhafi, boleh. Tetapi bersyarat kita kena gugurkan dulu nun dekat sini. Jadilah kalau sariku al-huwiyati. Oleh kerana ingat, mithlu ini, mithlu adalah sama fungsi dengan min tadi. Kerana mithlu ini juga kita anggap dia sebagai harful jar. Harful jar.
So apa-apa yang datang selepasnya kena berbaris bawah. Dengan kata lain, dia akan berada dalam keadaan majrur, dan tanda majrur dia berbaris bawah ataupun dengan huruf ya. Jadi mithlu ini dia selepasnya begini kan. Okey. Jadi oleh kerana mithlu ini adalah huruf jar, maka mana majrurnya dekat sini. Jadi kita kena tanda, kita kena tukarkan waw ini kepada huruf ya. Jadilah sariqi al-huwiyati. Macam tu. Okey. Wal muhtalin dan para kita panggil muhtal ini apa tadi? Muhtalin. Manipulators. Ada manipulasi. Pemanipulasi lah. Dia nak menipu begitulah. Maksud dia muhtal. Okey. Daripada kata kerja yang sama tadi dengan dekat sini. Al-ihtial, penipuan kan? Penipu. Jadi pelaku, kata nama pelaku bagi menipu, okey, adalah adalah muhtalun. Okey. Al-muhtalin sebab asalnya dia jamak kan? Muhtaluna. Tapi oleh kerana dia adalah dalam keadaan majrur sebab ada huruf waw kat sini, maka dia bertukar kepada huruf ya, muhtalina. Wal muhtariqin. Okey. Muhtariqin daripada kata kerja ihtaraqa. Ini ihtaraqa ini kita panggil apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Melayu hackers. Apa hacker dalam bahasa Melayu? Apa hacker dalam bahasa Melayu? Pernah dengar tak perkataan hacker? Saya lupa perkataan hacker dalam bahasa Melayu. Apa maksud hacker? Apa maksud hacker? Pernah dengar tak perkataan hacker? Apa dia? Rasa apa maksud hacker? Ya, tahu lah, biasa panggil hacker. Hacker kan? Itulah maksud dia hacker. Jadi kata kerja dia asal dia dalam bahasa Arab ihtaraqa. Dia mencuri jugalah, macam dia nak curi kan. Jadi oleh kerana ihtaraqa ini, ihtaraqa perhatikan dia dalam wazan ifta'ala. Jadi kata nama pelaku bagi perbuatan hacker ini, so kita kena bentuk dia dalam ismul maf'ul. Tetapi oleh kerana dia datang dalam bentuk, dalam bilangan huruf sebanyak lebih daripada 3, iaitu 5, maka kaedahnya mudah. Kita hanya perlu tukarkan alif kat depan ni kepada huruf mim, dan huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Jadi macam ni kaedah dia. Kita tukar mim itu berbaris depan, dan huruf sebelum huruf akhir itu ra berbaris bawah. Jadilah kata nama pelaku bagi perbuatan hacking, iaitu hackers. Muhtarik. Kenapa di sini? Ini kita tahulah sebab dia adalah jamak. Wal muhtariqina, dan para hackers. Banyak. Okey. Wahaula, dan mereka semua ini al-mujrimuna, penjenayah ini daiman, sentiasa. Okey, yabhathuna an, mencari, seeking, sentiasa mencari apa? Al-fursata, fursah maksud dia peluang. Mereka semua sentiasa mencari peluang untuk apa? Lil ghasyi wal khida', untuk menipu dan menipu. Khida' ini adalah muslihat. Khida'i wal khida'i adalah muslihat. Okey, penipuan lah, satu bentuk penipuan, tetapi dia main dengan fikiran, dengan psikologi. Tetapi lil ghusyi
ghushi. Lil ghushi. Ghush ini menipu. Menipu yang secara fizikal. Okey? Contoh dia ambil secara senyap-senyap. Dia mencuri. Itu kita panggil sebagai al-ghush. Meniru ataupun menipu. Tetapi al-khida' pun maksud dia muslihat. Menipu juga tetapi secara fikiran, secara mental, secara psikologi. Okey? Macam tu. Okey. Kemudian daripada aspek nahu pula, okey, saya terangkan kat sini. Jelas tak setakat ni? Ada sebarang soalan kamu nak tanya? Ada soalan tak? Semua jelas ke? Okey ya. Yes. Sebentar. Okey. Saya nak terangkan berkenaan aspek nahu. Haula'i mujrimuna. Okey, ini adalah salah satu contoh di mana ini adalah contoh kita panggil sebagai jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Haula ini ditanda sebagai mubtada. Okey, ini mubtada. Okey, ini mubtada dia. Mubtada dia haula'i, tetapi datang dalam bentuk perkataan yang kenapa dia tak baris bawah? Kenapa dia tak baris depan? Betul tak? Haula'u. Kenapa tak boleh baca macam tu? Sebab haula, okey, haula'i inilah salah satu contoh perkataan yang kekal di mana sahaja dia duduk, sama ada dalam keadaan majrur, marfu' ataupun mansub, dia kena huruf akhir ini kena berbaris bawah kerana ini dikategorikan sebagai mabni. Dia statik, dia tak berubah baris, bentuknya sama. Okey? Kerana lagi satu sebab dia ni dalam kategori ismul isyarah. Ismul isyarah memang dalam ataupun dia duduk dalam kategori mabni. So, tetapi perkataan ini dari segi maksud pula, haula'i mereka, umum kan, jadi dia memerlukan pengkhususan siapa yang dia maksudkan dengan mereka. Jadi dia gantikan dengan perkataan lain iaitu mujrimuna. Mujrimuna. Jadi di sini kita tak kata dia sebagai sifat, kita kata dia sebagai ini yang kita panggil sebagai badal. Badal ni macam maksudnya kita ganti, maksud kita nak fokus ataupun kita nak mengkhususkan siapa yang dimaksudkan dengan mereka. Tetapi bila kita nak gantikan siapa mereka itu, dia berkongsi hukum yang sama dengan perkataan sebelumnya. Okey, kalau sebelumnya berbaris depan dan dia dalam keadaan marfu', maka perkataan yang menggantikan itu kena datang dalam bentuk yang sama. Sekarang haula ni kita tahu dia duduk di tempat mubtada dan mubtada mesti marfu' kan. Jadi perkataan selepas yang ini itu badal kena datang dalam bentuk yang sama iaitu marfu'. Oleh kerana dia marfu' dan dia datang dalam jamak, kita tahulah dia marfu' bil waw. Kenapa waw? Sebab dia adalah jamak muzakkar salim. Okey, sekarang kita nak tahu mana dia punya khabar. Khabar dia dekat sini. Yabhathuna an. Okey. Mubtada dia, khabar dia datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar dia khabar jumlah fi'liyah. Okey? Kita teruskan. Bil idhafati ila zalik. Ini adalah salah satu bentuk penanda wacana. Selain ataupun kita kata tambahan pula. Selain daripada itu, tambahan pula, itu maksud dia. Ingat, sekarang kita bercerita dalam perenggan ini berkenaan kekurangan ataupun perkara negatif yang terdapat dalam perniagaan dalam talian. La yumkin, tidak boleh. Okay? Maksud dia tidak boleh ataupun tidak dapat. Lizzabaini bagi pembeli ataupun bagi shoppers, maksudnya pembeli-pembeli lah. Okay? La yumkinu lizzabaini adalah jamak. Okay? Dia adalah perkataan jamak daripada
mufrad dia kat sini. Zabuna. Zabuna ni maksud dia pelanggan ataupun pembeli. Zabuna. Zabain maksud dia pelanggan-pelanggan. Okey, ini adalah bentuk jamak taksir. Okey, jam'u taksir, jamak taksir. Yang mana kita tak boleh tambah alif ta di belakang ataupun waw nun di belakangnya. Dia ada bentuk dia yang tersendiri. Okey, la yumkinu lizabaini, okey, an yafhasu al-badai'a. Okey. Sekarang. An di sini ini yang kita panggil sebagai harfu an-nasbi. Kalau kamu masih ingat lagi, harfun nasbi bila dia berjumpa dengan fi'il mudhari', okey, di sini ini baru kamu panggil sebagai fi'il mudhari'. Sebab kenapa? Ada ya depannya. Kemudian bila berjumpa dengan fi'il mudhari', harfun nasab ini dia akan menyebabkan fi'il mudhari' selepasnya kena berbaris atas, ataupun kerana dia ini bergabung dengan dhamir waw nun di belakang, yafhasuna. Asalnya macam ni tau, yafhasuna asal dia. Tetapi kerana didahulukan dengan an, kita kena gugurkan nun dan gantikan dengan alif. Macam tu. An yafhasu. Para pelanggan juga tidak boleh apa? Fahusa. Okey. Daripada kata kerja asal dia fahaisa, bukan fahusa, sorry. Fahusa. Yafhusu. Cek, mengenal pasti, itu maksud dia. Okey? Tidak boleh bagi pelanggan juga untuk mengecek, untuk kenal pasti, untuk pastikan al-badai'a. Al-badai'a macam biasa kita kata adalah barang belian. Okey, barang belian. Wal muntajatil matlubah, wal muntajatil matlubah, dan produk-produk yang dimahu, yang diingini. Al-matlubah. Okey? Al-badai'a wal muntajati al-matlubata. Kenapa baris berbeza? Okey. Kenapa? Sebab ingat, apa-apa jamak taksir, perkataan yang berakhir dengan alif ta, okey, dalam keadaan marfu, dia berbaris depan. Okey. Satu orang lain, Adib. Okey, ahlan wa sahlan Adib. Okey. Perkataan yang berakhir dengan alif ta, okey, macam muslimat kan? Okey, muslimat, jamak muannas salim. Okey. Bila dalam keadaan marfu dia berbaris depan, tetapi dalam keadaan mansub dan majrur, okey, dia akan berbaris bawah. Muslimati. Sekarang di sini dia dalam keadaan dalam keadaan mansub kerana dia ikut baris pada perkataan sebelumnya, al-badai'a. Tetapi oleh kerana dia datang dalam bentuk jamak muannas salim, jadi dia berbaris bawah. Macam mana kita tahu dia ni dalam keadaan mansub? Tengok selepasnya. Selepasnya ini merupakan sifat kepada al-muntajat. Tetapi kita baca al-matlubata. So kita boleh tahu bahawasanya perkataan sebelumnya adalah mansub, berbaris atas pada asalnya. Okey? Ingatlah, matlubah ini adalah sifat kepada al-muntajat. Okey, kenapa mereka tak boleh nak cek barang-barang ataupun produk yang mereka mahu, yang mereka inginkan? Litahqiq, untuk. Lam ini bermaksud untuk.
dalam masa yang sama dia adalah huruf jar. Sekejap Okey, kena charge. Okey. Okey. Li tahqiq, untuk tahqiq membawa maksud memastikan. Memastikan. Untuk memastikan. Tahqiq tahqiq. Tahqiq ini adalah masdar daripada kata kerja haqqaqa. Haqqaqa dalam wazan fa'ala. Okey, fa'ala. Apa-apa kata kerja dalam wazan, dalam acuan fa'ala, untuk kita terbitkan masdar dia, okey? Masdar dia datang dalam wazan taf'ilu. Taf'ilu. Jadi tahqiqu, macam tu. Okey? Ada soalan yang kamu nak tanya setakat ni? Laju ke saya baca? Laju ke? Boleh tangkap tak? Adam, Adib? Ada soalan setakat ni? Boleh. Boleh Tak lama lagi kan, bulan depan dah kamu nak SPM. Okey. Okey. Kemudian untuk memastikan apa? Untuk memastikan jaudatiha. Jaudatiha, untuk memastikan jaudah ini kualiti. Okey, kualitinya. Wa asalatiha, dan dia punya keasliannya. Keaslian, asalah. Maksud dia keasliannya. Wa wazifatiha, dan fungsinya. Wazifah maksud dia fungsi, boleh jadi juga wazifah. Okey, wazifah ini boleh jadi dia membawa maksud fungsi, boleh juga dia membawa maksud tugas. Okey, ataupun pekerjaan. Dia bergantung kepada situasi ataupun konteks ayat. Mubasyaratan, secara langsung, directly maksud dia. Hinal al-bai', ketika jual beli, ataupun ketika membeli. Hina al-bai'u, hina al-bai', ketika membeli. Jadi dia nak kata keburukan membeli secara dalam talian ini, kita tak boleh sebagai pengguna, tak boleh nak kenal pasti barang ni asli ke fake ke, ataupun barang ni rosak ke, original ke. Itu je kata, kita tak boleh nak check. Okey, itu dia punya keburukan yang kedua, ataupun negatif, perkara negatif yang kedua. Okey, yang ketiga dia nak bagi tahu wa ahyanan ukhra, dan ada waktu lain pula. Wa ahyanan ukhra ini adalah salah satu bentuk penanda wacana. Wa ahyanan ukhra, pada waktu yang lain pula dia kata az-zabainu. Okey, ini adalah mubtada. Ini adalah mubtada. Khabar dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Muttarruna, ini adalah dia punya khabar. Okey, khabar dia dekat sini. Terpaksa, mereka terpaksa. Ila muttarruna ilal intizari, terpaksa. Al-intizar, menunggu. Intizar ini adalah masdar bagi kata kerja yang asalnya intazara. Intazara maksud dia menunggu. Intazara yantaziru. Dalam wazan apa? Ifta'ala. So masdar dia ifti'al. Ifti'al. Macam tu.
Intazara, ifta'ala, masdar dia ifti'al, intizar. Jadi para pengguna terpaksa menunggu limuddati atwala. Terpaksa menunggu bagi, lam itu maksud bagi, muddah, tempoh, muddah, tempoh, atwal yang lagi panjang, yang lagi lama. Mimma yatawaqqa'una, daripada apa yang dijangkakan, daripada apa yang mereka jangkakan. Tawaqqa'a, tawaqqa'a, yatawaqqa'u, tawaqqa'a, yatawaqqa'u. Ini asal kata kerja dia. Tawaqqa'a maksud dia jangka, yang mereka expect. Jadi para pelanggan terpaksa menunggu untuk tempoh yang lama daripada mereka jangkakan. Sepatutnya 2 hari tetapi jadi seminggu. Bisabab, kerana apa? Kerana masyakili, masalah logistiyati, masalah logistik, wa muwasalati, dan ataupun perhubungan. Okey, masalah logistik ni merujuk kepada mungkin internet ke, ataupun biasalah barang banyak kan. Masalah logistik ni berkaitan dengan sistem. Wa muwasalat maksud dia pengangkutan. Okey, pengangkutan. Okey, itu adalah faktor yang ketiga ataupun kesan yang ketiga. Okey, wa hunaka, dan terdapat juga halatun, keadaan tata'attala fiha, tata'attala daripada kata kerja ta'attala, dalam wazan tafa'ala, yatafa'alu, tata'attalu. Okey, terdapat juga keadaan tata'attalu fihal bada'i'u. Ta'attala ini bermaksud menjadi rosak. Menjadi rosak. Apa yang rosak? Al-bada'i'u, produk tersebut, barang yang dibeli jadi rosak. Ataupun di sini maksud atau tafaqqud. Okey, tafaqqada. Astaghfirullahalazim, bukan. Tafqudu. Okey, tafqudu daripada kata kerja faquda ataupun hilang maksud dia. Faquda yafqudu, hilang. Jadi tafqudu, hilang, rosak ataupun hilang. Ataupun tubadalu. Asal dia daripada perkataan badala, bertukar. Jadi bila ada ta di hadapan, dua baris hadapan, kita tahu dia datang dalam bentuk, asalnya begini. Fi'il mudhari' dia asal dia badala. Kalau mudhari' dia badala yuba. Dilu. Asal dia yuba dilu. Tetapi di sini ta di situ berbaris depan. Kita faham dia, dan lagi satu, huruf sebelum huruf akhir berbaris atas. Dia membawa maksud perkataan ini, kata kerja ini datang dalam bentuk mabni lil majhul, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata dia menjadi pasif. Tubadalu, tertukar. Badalah, menukar. Jadi kalau tubadalu, dia menjadi tertukar. Khilal, semasa. Khilali,
an-naqli wal irsali, ketika penghantaran. An-naqli wal irsal ni maksudnya lebih kurang sama, iaitu ketika proses penghantaran. Okey. Adib, ada sebarang soalan kamu nak tanya berkenaan perenggan kedua ni? Ada apa-apa yang kamu tak faham ataupun terlepas pandang, terlepas nak letak maksud? Ada tak? Jelas ke? Jelas tak? Okay, saya harap kamu boleh tangkap Sekejap Okey, sekarang kita akan directly jawab untuk soalan kedua dan mesin. Kejap mesin. Okey. Sekarang kita akan menjawab soalan kedua. Okey, soalan kedua ni saya highlightkan. Soalan ketiga, jawapan dia berada dalam perenggan pertama, perenggan minggu lepas. Okey. Okey. Dan soalan hari ini ataupun teks hari ini dia ada dalam perenggan. Sekejap Okey. Soalan keempat dan soalan kelima dia berada dalam perenggan hari ini. Okey. Okey, saya akan terangkan dahulu soalan ini. Nombor 2. Uzkur. Bila dia kata uzkur, dia minta kamu sebutkan. Abraza ijabiyati at-tijaratil elektroniyah. Dia kata sebutkan perkara positif ataupun kesan positif yang paling jelas bagi perniagaan dalam talian. Itu soalan kedua. Soalan kedua dia berada dalam perenggan pertama. Okey? Kamu boleh try kat situ. Kemudian, soalan ketiga, limadha. Okey, limadha maksud dia kenapa kan? Yakhtaru al-mustahlikuna, memilih. Al-mustahlikuna, pembeli ataupun pengguna, consumer. Al-badha'i'a, produk ataupun barang. Minasin, daripada China, daripada China. Okey, perenggan ketiga soalan ketiga saya boleh tandakan dekat perenggan yang sama, iaitu perenggan pertama. Ingat, macam mana? Okey, salah satu tips kamu nak mencari jawapan, contohlah kamu tak tahu langsung maksud apa semua. Okey, kamu kenal pasti dahulu apa yang diminta oleh soalan. Biasanya, kehendak soalan ataupun jawapan itu boleh kamu kenal pasti dengan kata kunci. Okey, perhatikan soalan kedua. Selepas daripada kata tanya uzkur itu, dia ada bagi ni. So, kamu boleh fokuskan perkataan ini, cari dalam teks, dalam perenggan tadi. Okey? Biasa jawapan dia mudah. Kemudian, nombor 3. Limadha, itu kata soalan dia, kata kunci dia, kenapa. Jadi kamu boleh cari, selepas itu merupakan kata kunci. Dan benda ini mesti ada wujud dalam teks. Sebab kalau tak wujud, macam mana dia nak soal, betul tak? Jadi Adam, untuk soalan nombor 2, boleh tak Adam? Adam, ada tak? Boleh. Adib, soalan nombor 3. Adib boleh ke? Adib? Hello? Dia tak ada kita. Adib? Adib? Ya, tak. Boleh jawab Okey, saya bagi masa dalam 2 minit boleh lah kot. 2 minit pula. 3 minit gitu. Okey? Kamu hanya perlu sebut sahaja. Boleh Saya besarkan screen teks, kamu boleh tengok.
untuk soalan kedua dan ketiga masih dalam perenggan yang pertama. Okey? Okey, boleh belum jawab? Boleh try jawab. Boleh jawab Okey. Okey Adam, sudah? Susah tak soalan? Hello? Kalau ada soalan kamu boleh tanya yang tak jelas. Okey, boleh sudah? Okey Adam, boleh sebutkan jawapan untuk soalan nombor 2. Macam mana kamu nak sebut jawapan untuk soalan nombor 2? Hello? Masuk. Okey, boleh sebutkan. Abursa. Abrazu. Okey, betul. Abrazu. Abrazu ijabiyat at-tijarah al-elektroniyah al-qadratu ala at-tasawwuq wal bai'i fi kulli waqti wa makanin bila hudud. Terbaik. Good. Terbaik. Itulah jawapan dia. Okey. Jadi soalan pertama ini, okey, saya cuba highlightkan. Mana highlight terbaik? Okey. Nombor 2, okey. Akan berjawab start daripada abrazu ijabiyat tijarat elektroniyah al-qudratu ala tasawwuqi wal bai'i fi kulli waqtin wa makanin bila hudud. Kamu boleh antara perkara ataupun dia panggil apa? Perkara positif yang paling jelas dalam perniagaan e-dagang adalah boleh membeli jual beli setiap waktu di mana sahaja tanpa sempadan. Itu adalah jawapan dia. Okey, nombor 3. Adib. Adib ada sama kita ke? Ada. Okey, boleh, silakan. Apa jawapan dia? Hello? Adib, boleh baca jawapan kamu? Adib?
Ya. Cuba baca. Yakhtaru al-mustahlikuna al-bada'i'a minas Sin. Kenapa mereka banyak membeli daripada China? Okey. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 9 baris ni, kamu rasa jawapan dia start daripada daripada baris ke mana? Ke berapa? Peringkat 6. Peringkat 6. Baris ke 6 maksud kamu? 1, 2, Baris ke 6. 3, 4, 5, 6. Okey, di mana? Cuba baca. Area mana? Saya tandakan. Al-mustahlikuna yaftaruna al-bada'i min Sin. haitsu anna hazihi al-bada'i zatu jaudati munasabah wa si'ruha rakhisun jiddan. Okey. Jadi, betul. Ini adalah perenggan jawapan bagi nombor 3. Tapi kamu kena ingat, dalam soalan pemahaman, kamu kena start jawab daripada yakhtarul mustahlikun al-bada'i'a minas Sin. Dia tanya kenapa. So, dia directly bagi jawapan. Sebaiknya directly bagi jawapan. Kamu boleh salin balik. Yakhtaruna al-mustahlikuna al-bada'i'a minas Sin. Start daripada sini. Jawapan kamu daripada sini. Start. Haitsu anna hadhil bada'i dhatu jawdatin munasabah wa si'ruha rakhisun jiddan. So itu adalah yang terbaik. Sebab kalau kamu ulang balik daripada al-mustahlikuna yakhtaruna, dia mengulang soalan. So kamu bila soalan pemahaman, kamu hanya perlu directly jawapan. Bagi jawapan yang soalan minta. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh, Ustaz. Okey. Itu yang saya highlightkan adalah soalan ketiga. Okey, soalan yang keempat. Soalan keempat ini perhatikan man. So, bila dia tanya man, apa maksud man agak-agak? Apa maksud man? Apa maksud man? Kata tanya ni, man tu siapa? Siapalah maksud dia man. Mujrimu al-internet. Dia nak tanya siapakah dia penjenayah internet. Siapa penjenayah internet? Dalam baris yang dalam perenggan kita tengah baca hari ini. Okey, soalan seterusnya ilama. Ilama ini jarang ditanya, tapi kalau dia masuk so dia mengelirukan sikit. Okey. Kepada apa ataupun sampai apakah maksud dia? Sampai apa? Tu maksud dia. Sampai apa? Tuaddi al-masyakilu al-logistiyah. Okey. Perkara ataupun masalah logistik sampai kepada apakah? Maksud dia sampai kepada apakah masalah logistik membawa sorry. Macam mana nak sebut sampai kepada apakah masalah logistik ini akan menyebabkan allati yuwajihuha az-zabainu fil internet, yang akan dihadapi pelanggan ketika berada dalam internet. Dia nak tanya macam ni, seberapa terukkah ataupun seberapa teruk masalah logistik yang dihadapi oleh para pelanggan ketika berada dalam pembelian di internet. Dapat tak tu maksud soalan tu? Nombor 5 tu, sampai sejauh manakah ataupun seteruk manakah masalah logistik yang akan dihadapi oleh para pengguna ataupun para pelanggan dalam internet. Jelas tak tu? Soalan nombor 5.
Hello? Ada soalan ke? Hello, Adam, Adib. Adam, Adib. Ya, Ustaz. Soalan nombor 5 jelas tak? Saya takut tak berapa susunan ayat saya tak okey. Jelas tak soalan nombor 5 tu? Sejauh manakah sampai kepada tahap apakah masalah logistik yang dihadapi oleh para pembeli di internet? Apakah dia punya orang kata sampai apa boleh jadi? Sampai apakah perkara yang paling teruk dihadapi oleh para pengguna sekiranya mereka menghadapi masalah logistik? Soalan nombor 5. Sebab itu kan saya kata bila ada soalan ilama ni, ini adalah salah satu contoh soalan yang sukar ataupun orang kata kira agak soalan killer lah, sebab ilama ini dia jarang diguna pakai. Tapi bila dia keluar macam inilah soalan dia, maksudnya sampai kepada tahap apakah masalah logistik akan menyebabkan kepayahan kepada para pembeli di internet. Itu maksud soalan kelima. Dapat tak soalan tu? Hello? Jelas. Okey, kita jawab sama-sama. Nombor 4. Man mujrimu internet. Bila dia tanya man mujrimu, okey. Cuba kamu cari dekat perenggan kedua ni, dekat baris mana satu dia kata berkenaan mujrimul internet. Jadi kalau kamu nak jawab, kamu kena start jawab macam ni. Mujrimu internet. Dekat dekat baris mana dalam perenggan kedua ni? Siapa dia? Siapa boleh ni? 1 2 3 atau dalam baris ke yang mana satu? Dalam perenggan kedua ni yang menunjukkan jawapan untuk soalan nombor 4. Baris ke berapa agak-agak? Hello? Cuba teka. Dapat tak soalan nombor 3 nombor 4? Adib? Adam? Dapat tak? Baris kedua, Ustaz. Baris kedua, betul? Cuba baca. Jadi kalau kamu nak jawab mujrimul internet mithlu. Itu je jawapan dia. Mujrimul internet mithlu sariqi al-huwiyati wal muhtalin wal muhtariqin. Itu jawapan untuk soalan nombor 4. Siapakah pencuri ataupun siapakah penjenayah, bukan pencuri, kita panggil penjenayah dalam talian. Mereka itu seperti pencuri identiti, penipu dan hackers. Itu jawapan untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5 pula tadi. Dalam baris yang dalam perenggan yang sama. Siapa boleh dekat? Adam. Adib, boleh agak tak dekat mana Adib? Ikut kaedah tadi. Soalan nombor 5, agak-agak dekat baris yang mana satu? Dapat tak? Adam? Agak-agak dekat perenggan dekat baris mana satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu ingat, padankan
kata kunci dalam soalan dengan apa yang ada dalam teks. Jadi dekat sini, okay, soalan nombor 5 ni dia punya kata kunci dia dekat sini. Cuba cari, cuba padankan yang saya highlight ini ada tak wujud dalam teks, dalam perenggan kedua. Ada tak? Dekat mana agak-agak? Baris ke berapa? Ila ma tuaddi al-masyakilu al-logistiyah allati yuwajihuha az-zabainu fil internet. Dekat mana agak-agak? Hello? Adib? Adam? Dekat perenggan mana? Dekat baris ke berapa agak-agak? Kamu ni hilang ke? Hello? Ya Zat. Dekat mana? Soalan nombor 5 ni dekat baris ke berapa yang kita boleh cari jawapan dia? 5. Baris ke? 5. 5. Okey, kita semak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak perkataan masyakil logistia ni dekat baris ke-5? Ada tak? Ada tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak? Tak ada kan? Betul tak? Cuba cari lagi. Dekat baris mana? Al-masyakil al-logistiyah. Cuba kamu bandingkan. Dekat baris ke berapa dia wujud tu? Dalam perenggan ni. Takkanlah. Boleh tu. Kamu boleh nampak. Dengan jelas. Dekat baris ke berapa? Tak jumpa? Adam, Adib? Hello? Adib, boleh dapat tak? Tak jumpa Zat. Tak jumpa? Okay, saya highlight. Baris ke berapa tu? Cuba teka. Baris ke berapa tu? Baris ke berapa? Hello? 7. 7. Jadi jawapan dia berada dekat sinilah baris ke-7. Jadi cara jawapan kamu, okey. Jawapan dia dapat dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start daripada sini. Maksud dia, lingkungan jawapan kamu itu berada dalam baris ke-7 dan ke-8. Sebab kenapa? Dalam soalan dia ada sebut al-masyakil al-logistiyah yang mana terdapat dalam perenggan ataupun baris ke-8 ni. Maksud dia jawapan kamu akan bermula daripada sini. Okey, kita padam. Kita padam dulu supaya kamu nampak. Tuaddi al-masyakilu al-logistiyah allati yuwajihuha az-zabain fil internet. Okey, jawapan dia start dekat sini. Az-zabainu sorry. Muttarruna ilal intidhar limuddati atwal mimma yatawaqqa'un. Jawapan dia itu je. Kan dia kata tadi, ilama sampai ke tahap apakah masalah logistik akan bawa
yang akan dihadapi ataupun yang akan dihadapi oleh para pelanggan di internet. Jadi kan dalam teks ni kata pelanggan juga terpaksa untuk menunggu lagi lama daripada yang mereka jangkakan bisabab kerana masalah logistik dan penghantaran wa muwasalat. Jadi jawapan dia start daripada mutarruna ilal intidhar limuddati atwal mimma yatawaqqa'un. Itu jawapan untuk soalan nombor 5. Tuaddi al-masyakilu al-logistiyah allati yuwajihuha az-zabain fil internet li mutarrun ataupun mutarruna ilal intizar. Mereka terpaksa menunggu limuddati bagi tempoh atwal yang lagi panjang mimma yatawaqqa'un daripada mereka jangkakan. Habis itu soal jawapan dia. Okey. Saya harap di situ jelas soalan ni. Soalan nombor 5 ni kuat susah juga sebenarnya. Okey. Okey, kita akan habiskan perenggan terakhir. Okey, perenggan terakhir. Kamu boleh catat maksud dia, okey? Dan sudah pasti soalan ke-6 ini berada dalam perenggan terakhir. Falidzalika alal mustahlikin, oleh yang demikian, alal mustahlikin kepada para pengguna, an yahtarisu daiman wa yahdharu hadran. Okay. Kepada para pengguna, an yahtarisu, mereka kena berjaga-jaga daiman, sentiasa, wa yahdharu hadran, dan betul-betul berhati-hati. Hadhira yahdharu. Okey. Hadhira. Ini kata kerja dia yang asal. Ihtarasa yahtarisu. Ini maksud dia apa tadi kita kata berhati apa saya kata tadi? Ihtarasa berhati-hati. Bukan, berjaga, berjaga-jaga. Yahdharu berhati-hati. Okey. Hinama, ketika, yata'amaluna daripada kata kerja ta'amala, tafa'ala. Okey. Yata'amalu fi'il mudhari', membawa maksud berinteraksi. Fit tijarati al-elektronia, dalam perniagaan ataupun dalam e-dagang. Bil idafati ila dhalik, selain daripada itu, macam biasa ini adalah penanda wacana. Okey, apa lagi kaedah mereka? Alaihim alla yafiku tujari au bisyarikati tijariyah tamman wa alla yusri'u fit talabi wad daf'i. Okey. Alaihim, kepada para pengguna. Alla, okey. Ingat asal dia daripada begini tau. An la yafiku. Asal dia begini. Yafikuna. Okey. Asal dia ada 3 perkataan. An la yafiku. Bila kita nak gabungkan semua antara, sebenarnya an la ini boleh digabungkan, dan kita tahu an ini adalah harfun nasab. Harfun nasab bertemu dengan fi'il mudhari', dia boleh bergabung tetapi kena gugurkan nun. Jadi bila dia bergabung, dia jadi begini. Alla yafiku. Kenapa saya duduk tanda ni? Yafiku, dia macam begini. Allah. Jadi maksud dia pada mereka
para pelanggan tak boleh percaya. Jangan percaya, tidak mempercayai bit-tujar dengan para penjual. Dia asalnya tajirun, peniaga, mufrad. Tapi bila kita jamakkan jadi tujar. Ataupun jangan percaya kepada syarikat perniagaan. Asyarikati at-tijariyah, syarikat perniagaan taman dengan sepercaya mungkin. Maksud jangan percaya habis-habisan dengan peniaga ataupun dengan dengan syarikat penjual. Wa alla yusri'u. Ni pun bentuk yang sama. Asalnya begini. An. Okey, la. Kemudian yusri'una. Asalnya begini. Tetapi kita nak gabungkan di antara an dengan la sebab dia boleh bergabung. Jadilah macam begini. Wa alla yusri'u. Dan an ini kita tahu dia adalah harfun nasab bertemu dengan fi'il mudhari', gugurkan nun. Jadi macam begini. Wa alla yusri'u. Dan maksudnya dia cakap kepada para pengguna ni, jangan terlalu cepat. Asra'a daripada kata kerja. Okey, kata kerja dia yang asal. Okey. Asra'a. Terlalu cepat. Okey. Yusri'u. Macam tu. Asra'a yusri'u terlalu cepat. Okey. Fit talabi wad daf'i. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu laju membeli dan membayar. Fit talabi, talabi ni maksudnya order. Dalam ketika membuat apa order dalam bahasa Melayu? Apa order dalam bahasa Melayu? Saya lupa dah. Mengorder lah. Ketika mengorder dan wal daf'i dan membayar. Ketika membuat pilihan dan membayar. Illa ba'da. Ataupun melainkan. Illa maksudnya melainkan. Ba'da selepas. An yabhathu fi hadhihi syarikah. Setelah mereka, melainkan selepas an yabhathu, mengenal pasti syarikat ini bahtan daqiqan, dengan betul-betul ataupun dengan penuh teliti. Bahtan daqiqan. Okey. Wa kadzalika. Okey, wa kadzalika, begitu juga alaihim, mereka juga pada pengguna, an yahtaru. Asalnya daripada kata kerja ikhtara, memilih. Okey, jadi an yahtaruna, keadaan asalnya begini, yahtaruna. Tetapi oleh kerana ada fi'il mudhari', ada huruf nasab di hadapan fi'il mudhari', maka nun kena digugurkan. Jadi begini. An yakhtaru, mereka kena memilih al-mawaqi'a, laman-laman ataupun channel allati, yang laha, mempunyai ta'liqatu. Okey, yang mempunyai apa? Kita panggil ta'liqat ini kita panggil sebagai komen. Okey, komen ijabiyatun, positif, yang mempunyai komen positif. Wa nujumun aktsaru, dan bintang yang ataupun kita panggil star, ataupun apa ya? Kan kalau kita buat contoh, kita beli kat Shopee apa semua kan, dia ada kan setiap syarikat yang kita beli ni, kedai yang kita beli ni, dia ada berapa bintang mereka perolehi, 5 star ke 3 bintang ke, itu maksud dia. Okey. Kama, seperti mana, la hadhaha, seperti mana la hadhaha, yang dibuat ataupun yang dikenal pasti, az-zabainu,
wal mutasawwiqun al-akharun, seperti mana yang dibuat oleh para pelanggan yang lain. Dibuat oleh para pembeli, ya seperti mana yang dibuat oleh para pembeli yang lain. Okey? Fahadhihi, dan inilah, dia kata, dan inilah tariqatun musla. Inilah kaedah musla yang terbaik. Terbaik musla. Okey, yang terbaik litta'akkudi, untuk memastikan, daripada kata kerja ta'akkada, untuk memastikan. Ta'akkada ya ta'akkadu. Okey, masdar dia ta'akkud. Untuk memastikan, min, memastikan apa? Salamati, keselamatan, ataupun untuk menjamin. Ta'akkud ni maksud dia menjamin. Salamatil mawaqi'i at-tijariyah, keselamatan laman. Al-mawaqi' tadi maksud dia laman at-tijariyah, beli belah, ataupun laman membeli dalam talian. Okey, ada sebarang soalan ke setakat ni? Ada soalan? Adam, Adib? Ada soalan lain tak? Hello? Tak ada, Ustaz. Okey, soalan terakhir sebelum kita tamat. Kaifa nata'akkadu min amnil mawaqi'i al-tijariyah? Bagaimana, kaifa, macam mana, nata'akkadu, bagaimana kita menjamin, amna, keselamatan, al-mawaqi'i at-tijariyah, macam mana kita hendak menjamin keselamatan laman perniagaan yang kita nak cari tu. Macam mana? Jadi soalan dia kaifa, bagaimana kan? Jadi rasa-rasa jawapan dia dekat mana? Dalam perenggan terakhir ni, dia ada kat situ jawapan dia. Okay. Kata kunci ataupun kita nak start jawapan kita macam ni. Nata'akkadu min amnil mawaqi' at-tijariyah. Okay. Rasa-rasa dekat mana jawapan dia dalam ni? Dalam perenggan terakhir. Macam mana kita nak memastikan, menjamin keselamatan laman web yang kita tengah jual beli, yang tengah kita beli barang ni? Apa cara dia? Saya boleh agak jawapan dia. Ada nak clue? Ada nak bagi ni cadangan jawapan? Dalam perenggan terakhir ni dekat area mana? Dalam baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasa-rasa dekat baris mana? Sebelum kita tamatkan kelas. Adam keluar. Adib? Rasa-rasa dekat perenggan keberapa tu? Hello? Adam? Adib? Dekat perenggan keberapa agak-agak? Sorry, dekat baris keberapa untuk soalan terakhir? Hello? Agak-agak dekat area dekat baris keberapa untuk soalan nombor 6? Last. Adam, Adib, ada nak bagi share jawapan? Dekat area mana agak-agak soalan nombor 6 ni? Bagaimana kita nak memastikan keselamatan laman beli belah? Hello? Jelas tak soalan saya?
Hello? Jelas. Dekat area mana agak-agak? Dekat baris ke berapa? Saya highlightkan je. Kamu boleh tak bagi jawapan dia? Hello? Kita kan belajar sama-sama. Jadi tak apa. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Jadi cara dia kaifa nata'akkadu min amnil mawaqi' tijariyah an nakhtaral mawaqi' allati laha ta'liqat ijabiyah wa nujum aksar. Sampai situ je jawapan dia. Okey? Jadi kamu boleh ubah sebab di sini soalan di sini, kalau kamu perhatikan dia kata nun, bagaimana kita boleh, tapi dalam teks dia kata yahtaru, mereka memilih. Kan dia dua laras bahasa berbeza. So kamu kena cakap nata'akkadu min amnil mawaqi' at-tijariyah an kamu kena tulis macam ni. Okey? An kamu tukarkan di situ sebab di sini nun ni mau maksud kita, kan? Jadi di sini tukar kepada nun juga. Nahtara al-mawaqi'a. Okey? Allati apa tu? Laha ta'liqat ijabiyah wa nujum aksar. Macam itulah jawapan dia. Okey? Jadi kita telah selesai untuk soal teks yang ini. Jadi minggu depan kita akan cuba jawab soalan yang di bawah daripada teks ni pula. Okey? Soalan ni pun kira penting juga. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita tamatkan kelas? Ada soalan? Jelas ke? Tak ada Ustaz. Jelas. Saya harap kamu dapat faedah untuk kelas hari ini. Okay, terima kasih kerana kesanggupan kamu. Kita buat kelas awal hari ini. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay.